Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-allamah Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah ta'ala, di mana kita masih dalam bab yang ke-16 pada menyatakan tentang kelebihan zakat, dan kita telah sampai pada muka surat yang ke-87 ya, dari kalau kitab Jawi itu muka surat 87 dan baris 10 daripada bawah ya. Kalau kitab yang Rumi, transliterasi Rumi 100, muka surat 162 ya. Kenaan harta yang akan musnah keberkatannya atau menjadi khabis. Jadi waqala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. Tiadalah binasa harta pada darat dan tiada pula pada laut melainkan dengan sebab menegahkan zakatnya, yakni tidak mengeluarkan zakat. Ini apa maksudnya? Maksudnya segala harta benda pemilikan seseorang tu, baik yang di darat maupun yang di lautan ya, musnah, binasa ya, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa? Sebabnya sebab manusia yang memiliki harta-harta tersebut tidak mahu mengeluarkan zakat ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan harta-harta tersebut ya. Banyak perumpamaan dalam Quran boleh kita baca dan mengambil pengajaran ya, tentang zakat saja. Saya tengok dalam Al-Quran pun lebih daripada 30 perkataan kalimah az-zakah ya. Mana kalimah wa aqimus salah wa atuz zakah ya. Perkataan zakat ni
lebih 30 kali disebut dalam Al-Quran, ya. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala juga memaksudkan zakat ini dengan perkataan-perkataan lain dalam Al-Quran, ya. Contohnya perkataan menafkahkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi menafkahkan ini maksudnya apa? Menafkahkan di mana? Pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apabila kita nak menafkahkan harta rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita, ya, kita nafkahkannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menafkahkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini dinamakan sedekah, ataupun zakat, ya. Sedekah ni dia ada terbahagi kepada dua. Ada sedekah yang fardu dan ada sedekah yang tatawu ataupun sedekah yang sunat, ya. Sedekah yang fardu inilah yang dimaksudkan sebagai zakat, mana wajib atas setiap muslimin, ya, dan muslimat. Baik, seperti hadis yang diriwayatkan dia Ibnu Adi dan Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha, tiada bercampur sedekah, yakni harta zakat itu akan harta, melainkan membinasa ia akan dia, yakni dihapuskan berkatnya. Dan di manalah kebajikan dan nafkah pada harta yang dihapuskan berkatnya, kerana ia khabis, tiada berkatnya, dan tinggal kejahatan dan fitnahnya jua. Dan terhapus berkat itu ada kalanya zahir, iaitu hilang rupa hartanya, dan kembali seorang itu kemudian daripada kayanya jadi papa, atau tiada kenyang senya telah jatuh kebanyakan makhluk daripada orang yang memudahkan dengan pekerjaan zakat. Dan setengahnya dihapuskan pada batin, iaitu hartanya pada rupanya banyak tetapi tiada memberi manfaat dengan dia akan taulannya, dan tiada pada agamanya, dan tiada pada dunianya, dan tiada menafkahkan dengan ma'ruf atas dirinya, dan tiada menolakkan kemaluan, yakni keaiban dirinya, dan serta demikian itu memberi mudarat dengan dia akan mudarat yang banyak, dan dihantarkan pada lain tempatnya. Dan ada kalanya dinafkahkan dia pada maksiat, dan ada kalanya di dalam syahwat binatang yang tiada memberi manfaat padanya. Jadi apa maksudnya? Daripada keterangan hadis ini, mana apabila seseorang itu tidak mengeluarkan sedekah ataupun zakat, ya, kalau dia berharta, maknanya dia kena keluarkan zakat harta. Kalau dia tak keluarkan zakat harta, maknanya bahagian zakat daripada harta itu bercampur dengan harta yang dia ada tu, ya. Itu yang dimaksudkan sini, yakni harta zakat itu tiada bercampur sedekah, yakni harta zakat itu akan harta. Maknanya dalam harta pemilikan itu ada bahagian yang perlu dizakatkan, yang perlu dizakatkan, maksudnya disucikan, dicuci, mana sebagai penyucian bagi harta itu tu, ya. Jadi selagi mana harta zakat tu masih ada dalam lingkungan harta kita tu, kita tidak mengeluarkan bahagian zakat, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan dia. Mungkin Allah Taala akan timpakan macam-macam bentuk musibah, ataupun mungkin hilang keberkatan rezeki, kekayaan banyak tapi tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan ni pula macam-macam keadaannya. Mungkin, ya, dia tak dapat nak menggunakan kekayaannya itu untuk tujuan-tujuan kebajikan, ya, ataupun tak dapat dia nak menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang manfaat, ya, ataupun tak dapat dia gunakan kekayaannya itu untuk tujuan-tujuan yang ma'ruf, ya, kebaikan-kebaikan, ya. Bahkan sebaliknya, mungkin dengan kekayaannya itu melibatkan dia dengan berbagai-bagai kemungkaran, dosa, maksiat dan sebagainya, ya. Dan mungkin pula akan mendatangkan mudarat, ya. Maka itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan harta yang dimilikinya itu apabila dia tidak mengeluarkan zakat daripada harta yang dia memiliki. Dan adalah menegahkan zakat itu daripada yang terlebih besar daripada dosa besar. Ini macam mana meninggalkan sembahyang itu antara dosa yang besar, ya. Begitu juga zakat itu, apabila kita tidak
melaksanakan, tidak menunaikan tuntutan zakat, kefarduan zakat itu, maka kita akan mendapat dosa yang besar. Dan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang keras menakutinya, yang ditakuti atas yang menegahkan, yakni enggan mengeluarkan zakat itu daripada jahat kesudahan mati ia keluar, iaitu keluar daripada dunia atas yang lain daripada agama Islam. Terkadang dahulu daripada matinya, seperti barang yang jatuh bagi Qarun daripada Bani Israel, dan terkadang di dalam akhirat seperti yang telah tersebut dahulu. Jadi apa maksudnya? Seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau menunaikan zakat itu, dia akan mendapat dosa, ya? Dan dosa yang didapat itu bukan dosa kecil, sebenarnya dosa besar. Macam mana Allah Ta'ala perintahkan solat, apabila kita tidak melaksanakan solat, tidak mendirikan solat, maka kita akan mendapat dosa besar, ya? Begitu juga zakat, ya? Kerana Allah Ta'ala kaitkan wa aqimus solah wa atuz zakah. Banyak kita akan temui ayat-ayat seumpama ni dalam Al-Quran. Allah Ta'ala perintahkan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Mana ini adalah ayat yang membentuk perintah, amar, suruhan, ya? Mana itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah fardukan. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan tentang kewajiban zakat ini, ya? Dalam bentuk ayat-ayat yang lain dinyatakan dalam istilah nafkah, menafkahkan, ya? Menafkahkan, menginfakkan, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan guna istilah sedekah, ya? Jadi sedekah ni pun dia ada macam-macam kategori, ya? Macam ada sedekah yang maknanya untuk keperluan seorang tu, ya, sedekah untuk menunaikan keperluan-keperluan seseorang. Ada juga sedekah yang bersifat dapat menghasilkan pahala yang berterusan. Macam mana sabda Nabi SAW yang mafhumnya, apabila meninggal seorang anak Adam itu, maka akan terputus segala amalannya kecuali sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, maknanya ilmu yang diajarkan, yang dapat diamalkan, dan doa daripada anak-anaknya yang soleh. Jadi sedekah ni dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan, ya, innamas sadaqatu lil fuqara, ya, wal masakin, dan semua asnaf-asnaf tentang yang layak diberikan zakat. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dengan ayat innamas sadaqat. Maksud sedekah di sini sedekah yang wajib, ya, bukan sedekah yang sunat, ya. Sedekah yang wajib di sini maknanya zakat, ya. Jadi apabila seorang tu enggan mengeluarkan zakat, yakni sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, banyak ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan, ya, dan banyak hadis-hadis daripada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat, ya. Dia dapat kesenangan ataupun kekayaan, ya, daripada mungkin pertanian dia, ataupun mungkin daripada penternakan dia, ataupun mungkin daripada pekerjaan dia, ya. Mana apa yang diperolehi rezeki daripada pekerjaan-pekerjaan, ya, sumber pendapatan yang dapat tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita ni mengeluarkan zakat kita tu bukan untuk Allah Ta'ala. Allah nak buat apa duit zakat kita? Allah nak buat apa? Allah tak ada perlunya duit zakat kita, setakat duit zakat seorang RM7, Allah nak buat apa? Allah tak perlu duit zakat kita ni, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu kita mengeluarkan zakat itu untuk, satunya banyak tujuan, banyak hikmah-hikmahnya. Satunya untuk supaya kita ni, zakat ni artinya maksudnya penyucian, menyucikan hati kita pun boleh maksud juga, ataupun menyucikan harta kita, ya. Penyucian
pada sudut hati, daripada sudut rohani ni, mana nak membuangkan rasa cinta pada harta kita. Sedangkan kita dah mentauhidkan Allah Ta'ala, kita bersaksi bahawa tidak ada lagi yang kita cinta, yang kita nak, ya, melainkan Allah Ta'ala, keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apabila diperintahkan keluarkan harta sikit untuk jalan Allah, kita tak boleh, ni hartanya saya cari sendiri, ni tak boleh. Itu masih kisah macam Qarun tu, ya, dia dah minta Nabi Musa AS doa untuk dia supaya bagi kaya. Bila dah kaya, dia sepupu dengan Nabi Musa AS, ya. Tapi apabila dia dah kaya raya, maka datang kebongkakan dia, takabur dia, kemegahan dia tu, kebanggaan dia dengan kekayaan itu. Dia punya setiap hari pakai jubah yang lain, ya? Dan kunci-kunci gedung nak simpan harta dia tu dipikul oleh ramai dia punya bodyguard dia, ya. Mana dia mula menunjukkan rasa besar diri, takabur, sehingga tidak mahu mengeluarkan zakatnya apabila Nabi Musa AS perintahkan, ya. Maka ini keadaan orang-orang yang pada akhir kesudahannya, apa terjadi pada Qarun? Dibaham dia bumi lah, tenggelam masuk dalam bumi, ya. Bumi terbelah, ditenggelami dia ke dalam bumi. Maka kerana apa? Sebab tu hari ni kalau kita jumpa harta dalam bumi pun, kita panggil harta siapa? Dia tak ada panggil harta Qarin. Qarin lain. Qarin dia tak ada harta, dia ngikut je. Ni harta Qarun. Qarun je, bukan harta Qarin. Qarin dia tak ada harta, ikut je. Qarun ni, ya, dia tinggalkan harta dia habis dalam bumi. Sehingga tu sebab kalau kita jumpa harta Qarun, harta rikas dia panggil, itu pun ada zakat nak kena bayar. Sebab apa? Qarun dulu tak nak bayar zakat. Kena. Jadi hati-hati kalau jumpa harta-harta galian ke apa ke, kan, meh dalam tanah ke apa, ada zakat nak kena bayar. Itu. Baik, adab-adab mengeluarkan zakat. Dan setengah daripada adab bagi mengeluarkan zakat itu bahawa baik nafsunya dengan suka hatinya, dan setengah daripadanya memberi yang terlebih baik daripada hartanya. Jadi kita nak bagi zakat tu, biar kita bagi yang baik lah. Mana jangan kita bagi, ataupun kita nak bagi sedekah tu, kita bagilah yang baik, ya. Mana zakat ataupun sedekah ni maksudnya kita memberi, ya. Kalau sedekah tu maksudnya memberi, mana kita membenarkan satu sedekah ni daripada perkataan sidq, maknanya satu artinya membenarkan, ya. Ataupun satu maknanya memberi, ya, memberi macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maknanya dia memberi penyaksian dia, membenarkan, memberikan pembenaran dia ke atas kerasulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah ni artinya maksud dia memberi, ya. Memberi dengan dasar yang benar lah maksudnya, ya. Jadi kalau istilah zakat tu pula maksudnya menyuci, ya, membersihkan, ya. Jadi setengah daripada adab mengeluarkan zakat itu baik nafsunya dengan suka hatinya, dan setengah daripadanya memberi yang terlebih baik daripada hartanya. Maksudnya kita nak bagi sedekah ke nak bagi zakat tu, kita berilah yang terbaik daripada bahagian harta kita tu. Macam kalau kita nak bagi zakat ternakan, haiwan ternakan, nak bagi kambing ke, mana sebagai haul nisab sukatan zakat ternakan tu, kita kena bagi yang elok. Tak boleh kita bagi yang cacat pula, yang tak ada kaki sebelah ke, ya, ataupun telinga dia rosak ke, tak boleh kita nak bagi yang macam tu. Mana kena bagi yang elok. Dan setengah daripadanya bahawa jangan diberi atas yang disuka oleh nafsunya juga, tetapi diberikan atas barang yang muafakat dengan kitab dan sunnah. Jadi yang sebaik-baiknya kita nak memberi, nak keluarkan harta kita tu untuk menunaikan zakat tu, kita beri berdasarkan tuntutan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sebaik-baiknya. Jangan kita bagi ikut hawa nafsu kita. Aku nak bagi cuma ni je, ini je yang aku nak bagi. Padahalnya dia boleh bagi lebih lagi, tapi dia nak bagi ikut kadar kemampuan yang kehendak dia sendiri, ya? Bukan seperti yang telah disukati, ya?
Jadi sebaik-baiknya kita nak keluarkan zakat kita tu, kita ikut panduan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la salatalah wa la salata liman la zakatalah. Apa maksud dia? La imana, tidak beriman, tiada iman, liman, bagi siapa? Bagi orang yang la salatalahu, tidak ada semayang baginya. Jadi kalau seorang tu tidak bersolat, maka itu tanda dia apa? Tak ada iman, ya. Ataupun maksudnya, kalau dia Islam, dia tak solat, maknanya iman dia tu tak sempurna. La imana, maksudnya iman dia tidak sempurna. Tidak sempurna iman seseorang tu, ya, apabila dia tidak bersolat. Kemudian wala salata liman la zakata lahu, dan tidak sempurna solat bagi orang yang tidak menunaikan zakat, ya. Walaupun dia orang Islam, ya, dia solat, tapi kalau dia tidak menunaikan zakat, ya, maka boleh jadi sembahyangnya pun tidak diterima, ya. Kalau solat tu tak akan menjadi sempurna tanpa menunaikan zakat. Sebab apa? Perintah solat dan zakat ni dia berkait. Banyak kita akan jumpa ayat wa aqimus solah wa atuz zakah, ya. Mana ayat dirikanlah solat dan tunaikan zakat ni akan kita temui lebih daripada 30, ya, tempat dalam Al-Quran, ya. Maknanya Allah Ta'ala mengulang-ulangi tentang kefarduan solat dan zakat ni, sehingga kalau hanya solat je tak tunaikan zakat, maka tak akan mencapai kesempurnaan dalam rukun agama Islamnya. Dia benda yang berkait ni, ya, kalau Allah Ta'ala kaitkan macam apa, solat dan zakat ni banyak kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaitkan, maknanya dua-dua tu sama pentingnya, ya. Macam ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Mana kalau kita taat Allah aja tak taat Rasul, boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Main angguk-angguk, ya. Kalau tak boleh cakap tak boleh lah. Kalau boleh cakap boleh. Saya nak tanya lagi. Jadi ketaatan pada Allah dan pada Rasulullah tu mesti kena selari. Ati'ullah wa ati'ur rasul, ya. Begitu juga Allah Ta'ala perintahkan solat dan zakat. Kalau kita hanya tunai solat je, tak tunai zakat, boleh ke? Tak boleh, ya. Maka sebab tu tak sempurna solat seorang tu, dan boleh jadi, ya, setengah ulama menafsirkan tak diterima solat seorang yang tidak menunaikan zakat, ya. Yakni tiada sempurna iman bagi orang yang tiada sembahyang, ya. Kalau tak sembahyang maknanya tak sempurna iman. Bahkan jika ingkarkan wajibnya, kalau dia mengingkari tentang sembahyang ni tak payah, ya, sembahyang ni tak wajibnya, itu boleh jadi terkeluar daripada agama Islam, maka iaitu jadi kufur hakiki. Dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada sembahyang, ya. Kalau orang tu dia dahlah tak sembahyang, dia mengingkari tentang kewajiban sembahyang, ya, maka apa sembahyang yang nak diterima, ya? Tak diterima apa-apa lah. Dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada sembahyang, ya. Sembahyang pun tidak nak terima apa, ya. Tiada diterimanya. Tiada diterima sembahyang bagi orang yang tak sembahyang. Jadi kalau nak diterima sembahyang, kenalah sembahyang, ya. Jadi perintahkan ahli keluarga kamu untuk bersembahyang. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya. Bahkan jika ingkar wajibnya, kalau ingkar tentang kewajiban solat itu dah jadi kufur hakiki dah, ya. Maka iaitu jadi kufur hakiki, dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada mengeluarkan zakat. Jadi kalau tidak mengeluarkan zakat, ya, dikhawatiri sembahyangnya kita pun tidak diterima. Allahu Akbar, ya. Penat je lah kita sembahyang, ya. Sebabkan tak keluarkan zakat, kedekut, bakhil, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menerima, ya, solat seorang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan sabda Nabi SAW, tahhiru amwalakum bizzakah, ya. Tahhiru, ini pun perintah, sucikan olehmu
amwalakum, harta-harta kamu, bizakah, dengan apa? Dengan dikeluarkan zakatnya. Mana nak menyucikan harta kita tu, harta yang kita usahakan, kita nampak kita usahalah, padahal kudrat semua Allah Taala bagi, ya, semuanya dengan kudrat, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mau kita mengeluarkan sebahagian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Ni apa ayat apa ni? Inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Hudallil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Mereka mendirikan solat, dan menafkahkan apa yang Allah Taala rezekikan kepada mereka. Ini maksudnya zakat lah. Mana menafkahkan pada jalan Allah Taala, menafkahkan, kalau menafkahkan maksudnya sedekah, ya, nak berikan tu, ya. Kalau yang wajibnya zakat, ya. Kalau yang sunatnya, tatawu'nya sedekah. Sedekah ni pun ada macam-macam sedekah, ya. Ada sedekah jariah, ada hadiah, ya. Ada yang bentuk hibah, ya. Macam-macam bentuk sedekah, ya. Derma pun kira sedekah juga. Apa saja yang kamu beri, kalau dengan niat kebaikan, ya, itu semuanya dikira sedekah. Semua kebaikan itu sedekah. Kalau tak ada duit nak bersedekah, cakap benda elok-elok, itu pun sedekah juga, ya. Tak ada juga, apa pun tak ada, nak cakap apa pun tak ada, ya. Suara tak ada, senyum tu pun sedekah. Apa saja boleh sedekah. Tasbih tu pun sedekah, selawat tu pun sedekah, istighfar semua banyak, semua sedekah, ya. Jadi tahiru amwalakum bizzakah, sucikan olehmu akan harta kamu dengan dikeluarkan zakatnya. Dan sabda Nabi SAW, man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa finnar. Ya, sabda Nabi SAW, man wajabat alaihi zakah, barang siapa yang wajib ke atasnya mengeluarkan zakah, ya, memberi zakat, falam yadfa'ha, ini dia tidak menunaikannya, ya. Maknanya dia wajib mengeluarkan zakat tu, zakat dia untuk siapa? Pertama sekali orang yang mustahak dikeluarkan zakat tu lah, nafkah tu pertama sekali, maknanya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ahli keluarganya, ya. Itu semuanya yang dalam mustahak, yang dia perlu keluarkan zakat, ya, mustahak, yang berhak untuk diberikan nafkah. Tapi kalau dia tidak mengeluarkannya, tidak menunaikannya, fahuwa finnar, maka iaitu di dalam neraka, ya. Barang siapa wajib atasnya zakat, maka tiada memberi ia akan dia bagi mustahiknya, ini bagi orang yang layak, yang berhak menerima zakatnya, maka iaitu di dalam neraka. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa memilih akan nisab hartanya, yakni dan lalu atasnya haul dan tiada dikeluarkan zakatnya, datanglah hartanya pada hari kiamat atas sifat su'ban. Su'ban ni apa? Yakni ular yang besar, dua matanya bernyala-nyala api dan giginya daripada besi. Jadi kita break kejap, cuba kita bayangkan. Ni seekor ular yang sangat besar ni, ya, bukan ular kecil, ya. Kalau macam ular kecil ke ular sawa tu semua kecil lagi, ni besar. Ular yang sangat besar, ya, ular yang besar. Mata dia macam mana? Matanya bukan kecil, ini mata dia besar. Matanya bernyala-nyala api dan giginya daripada besi. Giginya tu daripada besi, tuan-tuan, perempuan, bapak, ibu-ibu sekalian. Ini semua disediakan untuk siapa ni? Ini untuk orang yang tak mau mengeluarkan zakat. Maka berlari-lari ia di belakang orang yang menegahkan enggan mengeluarkan zakat itu. Yang di dunia ni tak mau mengeluarkan zakat, ya. Kekayaan dia banyak, ya, dia dapat keuntungan daripada perniagaan dia, usaha pertanian dia, macam-macam perusahaan dia, ya, daripada pekerjaan dia dapat wang yang banyak. Jangan kata harta, apa, zakat harta, zakat fitrah pun tak nak keluar. Tunggu nanti dekat akhirat nanti, kan? Mana pada hari kiamat nanti, ular yang besar ni, ya, dengan mata yang menyala-nyala api, dengan giginya daripada besi tu, ya, dia akan kejar orang ni.
maka berlari-lari ia di belakang orang yang menegahkan enggan mengeluarkan zakat itu, dan berkata ia, beri olehmu akan daku tangan kanan engkau yang bakhil hingga aku potong akan dia. Ini ular ni dia akan bagi seruan, ya, dia akan bertempik berkata, beri olehmu akan aku, bak sini tangan kamu yang dulu tangan kanan kamu tu malas sangat, bakhil sangat, kedekut sangat nak keluarkan zakat, sedekah, ya, tak nak bagi, tolong orang susah, bak sini biar aku potong akan dia. Ini kata ular tu bertempik. Maka lari orang itu, habis lari dia, kena kejar dia ular ni, Su'ban ni. Maka berkata ia baginya, mana ular ni kata, ke mana tempat lari engkau daripada dosa? Mana kamu nak lari lagi dah, ya? Dengan dosa-dosa yang telah kau lakukan dulu, tak nak keluarkan zakat. Ingat dosa kecil, ini dosa yang sangat besar. Maka menghubung ia akan dia, maka memutus ia akan tangan kanannya dengan giginya. Allahu Akbar. Ini ular tu, ya, dia cekarnya orang tu yang tak nak bagi zakat tu, tangan kanannya tu dia attack dulu, sebab tangan tu yang tak nak memberi, ya, tak nak mengeluarkan, tak nak menunaikan zakat, ya. Maka ular ni akan gigit tangan kanannya tu dengan giginya tu sehingga terputus, lepas tu bersambung balik, ya, keluar balik tangan. Tapi waktu digigitnya tu memang menjerit, mengkeriau lah dia. Kemudian kembali tangannya seperti dahulu, kemudian memutus ia akan tangan kirinya pula, ya. Ular tu gigit pula tangan kirinya pula, ya. Gigit tangan kiri tu dah putus, kemudian tumbuh pula lagi, ya. Dan gigit tangan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, bila tumbuh digigitnya balik. Dan tiap-tiap diputusnya berteriak ia akan satu teriak dengan sangat sakitnya, ya. Putus tangan, gigit dia ular, ya. Mana tak menjeritnya, berteriaknya. Maka dengan teriakannya, ya, kerana sakitnya itu disebabkan patukan gigitan daripada ular Su'ban tu, ya, sampai habis semua orang yang berhimpun di padang mahsyar tu pun habis semuanya jadi gementar. Maka gementar ahli al-mauqif, iaitu himpunan orang di padang mahsyar, maka sentiasa memakan ular itu akan tangannya dan memutuskan akan dia hingga berhenti ia di hadapan Tuhannya, padahal terpotong tangannya keduanya. Yang ini selagi Allah Subhanahu Wa Taala tak perintah dia berhenti gigit tangan orang yang tak nak keluarkan zakat ni, sampai itulah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, mana ular tu akan terus gigit, tangan kanan dia putus, lepas tu tumbuh balik, ya. Lepas tu tangan kiri pula digigit, tumbuh balik, lepas tu digigitnya lagi, ya. Begitulah dia akan mengalami kesakitan azab tu, sampailah apabila hari perhisaban tiba, ya, dia menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Taala dengan keadaan macam mana? Dengan keadaan dia tu dah tangan dah tak ada dah, habis digigit dia ular tadi, ya. Tak sempat nak tumbuh lagi dah hari berhisap, menghadap Allah Taala dengan keadaan tangan dia tu kudung lah, ya, terpotong tangannya keduanya. Maka dihisap akan sebagai hisap yang sangat, ya, dengan kesalahan yang ternyata pada tangannya tu, ya, hilang, digigit di ular Su'ban tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat perhisaban yang sangat ketat, ya. Disebab apa? Kesalahan dia tu berat tu. Kalau tidak, ular tu dia tak gigit baham sampai macam tu, ya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap dia dengan hisap yang sangat, kemudian menyuruh Allah Taala dengan dia kepada neraka. Ini Allah Taala akan perintahkan dia, malaikat-malaikat, supaya memasukkan orang yang tak mau mengeluarkan zakat itu tadi, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian maka berkata ia bagi ular itu, siapa engkau? Ini orang yang dah digigit tangannya dah putus ni, dia pun tanya pada ular tu, kau ni siapa yang gigit aku ni? Tangan aku ni habis, sampai kanan kiri ni habis semua kau gigit. Maka berkata ia bagi ular tu, siapa engkau? Maka berkata ia, maka ular tu pun menjawab, akulah harta engkau yang bakhil daripada mengeluarkan zakat akan aku. Nampak? Ya? Harta-harta dia yang dia tak nak keluarkan zakat dulu tu, Allah Ta'ala akan zahirkan dalam bentuk apa pada hari kiamat nanti? Ular yang besar. Mana harta-harta yang dihimpunkannya dia tak keluarkan zakat tu, harta-harta tu akan menjadi macam ular yang besar ni, ya.
akan gigitlah tangan dia. Jadi kalau kita ni banyak harta lah, kalau kita ni yang berniaga ke, kalau kita ni yang bertani ke, ya, ada beternak ke, kambing ke, unta ke, lembu ke, janganlah lupa kita tunaikan zakat, ya, sebelum kita menghadapi azab dalam kehidupan akhirat ni, ya, sangat azab, ya. Maka dia pun tanya, siapa engkau? Maka berkata, ya, akulah harta engkau yang bakhil daripada mengeluarkan zakat akan daku. Jadilah aku seteru engkau pada hari ini. Kalau di dunia tu, harta itulah menjadi kekasih dia, ya, yang di siang malam dia jaga, ya. Maka di akhirat nanti, disebabkan dia tidak mau mengeluarkan zakat, hartanya itu akan menjadi seteru baginya, ya. Allah Ta'ala akan zahirkan dalam bentuk ular yang sangat besar. Maka aku menseksakan dikau selama-lamanya, hingga diampun Allah daripada engkau dan memaafkan dikau oleh segala mustahiknya yang berhak menerima zakat. Ini selagi mana Allah Ta'ala tidak memberikan keampunan dengan rahmatnya, tidak memaafkannya atas kesalahan-kesalahannya, ya, dosa dia, dosa besar tu, tidak mau mengeluarkan zakat tu. Sebab apa? Zakat tu daripada rukun agama Islam. Tak tunaikan rukun agama Islam, dosa besar lah, ya. Jadi selagi Allah Ta'ala tak ampunkan, ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat tu, kata orang-orang miskin, kalau dia dah kaya sangat, ya, mana orang miskin yang berhak, fakir miskin yang berhak, ya, maka kalau mereka tu tak memaafkan, ya, selagi itulah dia akan diazab di dalam api neraka, ya, maka dijatuhkan dia atas kepalanya ke dalam neraka. Ini disebutkan dia di dalam kitab Qurratul Uyun. Dan sabda Nabi SAW, la khaira fi malin la yuzakka. Sabda Nabi SAW, tiada kebajikan, la khaira, tidak ada kebaikan, tidak ada kebajikan pada apa? Fi malin, pada harta. Harta yang macam mana? La yuzakka, harta yang tidak ditunaikan zakat. Mana harta kalau dia banyak sekalipun tapi tak pernah ditunaikan zakat, harta tu tak ada khair, tak ada kebaikan, tak ada kebajikan yang akan diperolehi daripada harta tersebut. Jadi berhati-hati kita, kalau ada orang nak bagi harta ke apa ke, kita kena selidiki dulu harta tu ada dikeluarkan zakat tak untuknya, ya. Hanya kita main ambil je. Sebab apa? Harta tu dia akan jadi khabis. Ya, kalau harta yang tidak dikeluarkan zakat tu, harta tu kita tak nampak khabis, tak khabis, nampak macam emas, perak, permata, intan belian ke, beg tangan ke, apa, jam tangan ke, apa ni semua kita nampak macam tu lah, ya. Tapi keburukan dia tu di sebalik itu kita tak nampak, ya. Maka sebab itu kalau seorang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya tu, maka harta-hartanya itu tidak akan mendatangkan apa-apa kebaikan, ya. Tidak akan mendatangkan apa-apa kebajikan, ya, harta-harta yang tidak ditunaikan zakat. Dan sabda Nabi SAW, man mana'az zakata mana'allahu anhu hifzal mal. Barang siapa yang menegahkan zakat, yakni menahan zakat, tidak mau menunaikan zakat, maka mana'allahu anhu hifzal mal, maka nescaya menegah Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala akan menahan daripadanya, akan terpelihara hartanya. Mana Allah Ta'ala tak akan jagalah hartanya, ya, hartanya mungkin akan mengalami kebinasaan, ataupun mungkin akan menghadapi suatu musibah, bencana, mana habis hilang harta dia. Kalau dia usahakan pertanian katakanlah, ya, mungkin dengan satu sebab banjir ke apa, habis musnah tanaman dia, ya. Apa saja macam-macam cara Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan iktibar pengajaran kepada hamba-hamba yang sombong, yang apa, bakhil, yang kedekut, yang tidak mau mengeluarkan zakat tu. Dan pada riwayat Baihaqi dan lainnya, mana ada sebuah hadis, mana, hai segala muhajirin, 5 perkara jika dibalakan kamu dengan dia dan turun ia dengan kamu, berlindung aku dengan Allah Ta'ala daripada mendapat kamu akan dia. Ini Nabi SAW mengatakan, memperingatkan kepada para muhajirin, para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah tu, ya, 5 perkara jika dibalakan kamu dengan dia dan turun ia dengan kamu, berlindung aku dengan Allah daripada mendapat kamu akan dia. Mana kalau ada 5 perkara ni Allah Ta'ala turunkan balak kepada kamu,
Selagi aku ada ni, kata Nabi SAW, aku akan doa minta Allah Ta'ala lindungkan kamu daripada bala tersebut. Sebab apa? Bala ni dia boleh terangkat dengan doa-doa, ya? Jadi kita kalau ada mengalami bala apa, musibah apa, kita janganlah malas-malas berdoa. Kita kena memperbanyakkan berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala supaya dia angkatkan segala bala-bala ni. Jadi kalau ada 5 bala ni turun pada kamu, wahai kaum segala muhajirin, aku akan doa untuk kamu, minta Allah Ta'ala lindung kamu, ya. Itu kata Nabi SAW, ya. Hai segala muhajirin, 5 perkara jika dibalakan kamu dengan dia dan turun ia dengan kamu, berlindung aku dengan Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala, Nabi SAW akan berdoa, ya, perlindungan, ya, daripada mendapat kamu akan dia, mana daripada ditimpakan bala tersebut ke atas kamu. Apa yang pertamanya? Tiada nyata kejahatan pada kaum sekali-kali hingga menyata mereka itu dengan dia, melainkan banyaklah pada mereka itu segala penyakit yang tiada ada pada orang yang dahulu-dahulu daripada mereka itu. Ini yang pertama. Mana apabila nyata segala macam jenis kejahatan, ya, berjudi, minum arak, macam-macam semua kejahatan-kejahatan tu, menipu, mengadu domba ni, fitnah sana, fitnah sini, ya, macam-macam bentuk kejahatan, rasuah, ya, macam-macam lah. Nak cerita semua kejahatan mana saya tahu, ya. Tiada nyata kejahatan pada kaum, mana apabila dah terzahir macam-macam kejahatan dah, semua orang dah banyak dah perangai semua jahat-jahat belaka, ya, maka hingga menyata mereka itu dengan dia, mana apabila terzahir kejahatan tu di mana-mana, melainkan banyaklah pada mereka itu segala penyakit yang tiada ada pada orang yang dahulu-dahulu. Mana Allah Ta'ala akan zahirkan macam-macam jenis penyakit. Dah macam-macam jenis kejahatan, maka akan terbitlah macam-macam jenis penyakit. Penyakit yang macam mana? Penyakit yang tak pernah ada. Zaman dulu-dulu tak pernah ada penyakit tu, ya. Maka akan muncul penyakit-penyakit yang baru-baru ni, ya, yang tak pernah ada pada orang dahulu-dahulu. Itu kita, ya, kena minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada bala musibah sedemikian. Macam kadang-kadang kita apa, H1N1 lah, penyakit AIDS ni apa semua, macam-macam nak kena pakai vaksin apa ni semua, ya. Ini dulu-dulu mana ada kena orang nak kena cucuk vaksin, ya. Jadi nak menghindarkan daripada sebab macam-macam jenis penyakit, ya. Jadi yang keduanya apa? Dan tiada mengurang mereka itu akan sukatan dan timbangan, melainkan disiksa akan mereka itu dengan kemarau dan kepayahan belanja dan zalim sultan. Nampak? Ini yang kedua. Mana apabila para peniaga ni, para usahawan ni, ya, ini apabila mereka berniaga, mereka tidak jaga sukatan dan timbangan, ya. Mereka mengurangi sukatan dan timbangan nak dapatkan keuntungan yang lebih, ya. Mereka, ya, letak harga yang lebih, sukatannya kurang, ya. Maka apa azab yang Allah Ta'ala akan timpakan, apa bala musibah yang Allah Ta'ala akan turunkan, iaitu berupa apa? Kemarau. Ni kemarau maksudnya hujan tak turun lah, ya. Panasnya memanjang, habis semua tanaman-tanaman semua tak dapat nak hidup. Orang pun ada yang disebabkan kemarau yang panjang boleh mati. Ini kan pula tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan ternakan, ya. Dan kepayahan belanja ini juga akan menimpa. Mana susah nak dapat duit, mungkin nilai mata wang akan jatuh dan macam-macam, ya, inflasi dan sebagainya. Dan apa lagi yang Allah Ta'ala akan timpakan? Allah Ta'ala akan hadirkan sultan yang zalim. Sultan ni maksudnya penguasa-penguasa yang zalim lah, ya. Penguasa-penguasa yang zalim. Kemudian apa yang ketiganya? Yang ketiganya, tiada menahan mereka itu akan zakat mereka itu, melainkan ditahan akan mereka itu hujan daripada langit, ya. Jadi kalau penduduk satu kaum, satu kampung tu, satu tempat tu, satu kaum tidak mau mengeluarkan zakat, maka apa yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka? Allah Ta'ala akan tegah hujan daripada langit. Mana
tak akan turunlah hujan daripada langit. Sebab apa? Sebab mereka tu semua kedekut sangat, bakhil sangat manusia-manusia di bumi tu, ya, di tempat tu, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau membantu orang-orang yang memerlukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menahan hujan daripada langit. Dan mereka akan mengalami kemarau. Dan jikalau tiada ada bintang, ini bintang ni kalau dalam kitab yang Jawi tu dia bukan bintang, dia binatang. Cuba tengok, ya, dia ada ba nun alif, ya. Ini saya tak tahulah bintang ke binatang ni, wallahu alam. Kalau kitab Jawi itu yang asalnya, yang Rumi ni yang kemudian ni. Jadi kita nak pakai kitab yang Jawi ni, dia tulis itu binatang. Kalau di yang Rumi ni dipanggil bintang. Jadi tuan-tuan buatlah pertimbangan. Saya pun tak tahu yang mana satu, mana yang pengarang je tahu. Ini rahsia, ya. Dan jikalau tiada ada binatang, nescaya tiada hujan akan mereka itu. Ini kalau tak ada binatang ni, dia nak minum macam kita ada tempat water heater ke, pemain tekan-tekan keluar air apa. Haiwan mana ada, ya. Nak cari air sungai ke, kalau sungai dah kering, harapkan air hujan daripada Allah Ta'ala lah. Itulah minuman untuk mereka, ya. Macam kita tak apa, ada peti ais, ada air botol, boleh simpan air dalam botol. Haiwan-haiwan mana nak cari botolnya? Dia orang bukannya reti minum air dalam botol, ya. Nak simpan air dalam peti ais ke apa, tak adanya. Dia orang ada minum, tak ada, hauslah mereka, ya. Jadi kalau tiada ada binatang, nescaya tiada hujan mereka itu. Ini kalau binatang-binatang ternakan pun tak ada, ya, hujan pun tak akan turun. Ini bila dah haiwan-haiwan ternakan ni, kita dah dapat keuntungan daripada haiwan-haiwan ternakan kita, kita tak nak keluarkan zakat pula. Itu yang Allah Ta'ala tegahkan hujan daripada turun, daripada langit, ya. Kemudian, dan tiada membinasa. Ini yang keempat. Yang pertama apa? Apabila kejahatan tu dah berleluasa, maka Allah Ta'ala akan timpakan macam-macam penyakit yang tak pernah Allah Ta'ala turun. Yang kedua, apabila mereka mengurangi sukatan dan timbangan, maka Allah Ta'ala akan hantar, turunkan kemarau, timpakan kemarau, kepayahan belanja dan sultan yang zalim. Yang ketiganya, apabila mereka tidak mau mengeluarkan zakat, ini yang hubungan kaitnya dengan bab ni, ya. Apabila tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan turunkan hujan daripada langit. Jadi kalau kita ni dalam keadaan kemarau, hujan tak turun, maka kita kena banyaklah bersedekah, ya, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita dengan pandangan kasih sayang, ya, kasihan belasnya yang kita harapkan, rahmatnya, supaya Allah Ta'ala kurniakan kita kemakmuran, hujan. Bukan kata untuk manfaat kita je, tapi untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan, ya. Baik, kemudian, dan tiada membinasa mereka akan janji Allah dan Rasulnya. Ini yang keempat. Apabila sesuatu kaum itu, ya, mereka memungkiri janji Allah dan Rasulnya, ini berjanji dengan Allah dan Rasulnya itu mereka tidak tepati, tidak tunaikan. Tiada membinasa mereka akan janji Allah dan janji Rasulnya, melainkan dikeras atas mereka itu akan seteru daripada yang lain daripada mereka itu, mengambil ia akan setengah barang yang pada tangan mereka itu. Apa maksudnya? Maknanya macam kita ni orang Islam ni, kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala, ya, nak mentaati Allah, beriman kepada Allah, menegakkan syariat Allah, ya, dan ketaatan kita kepada baginda Rasulullah, keimanan kita kepada Rasulullah, taat kita kepada Rasulullah, ati Allah wa ati Rasul, ya. Dan kita janji nak ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman kepada baginda Nabi SAW, ittiba segala ajaran baginda, mengharapkan syafaat baginda, ya, mempertahankan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini janji kita ni. Kalau tidak, yang kita nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ini penyaksian ni untuk apa? Ya, kita janji bahawa kita dah bersaksi dah ni, tidak ada lagi dah Tuhan selain daripada Allah yang layak disembah, ya, dan tidak ada lagi dah, ya, manusia yang sebaik-baiknya
yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi pesuruh Allah, melainkan Nabi Muhammad Rasulullah. Ya. Ini kita dah buat perjanjian dah ni. Janji dah nak beriman dan nak taat, bukan kata setakat percaya ni, nak taat ni. Ya. Dan nak mempertahankan ni kesucian Allah dan Rasulnya. Tapi apabila kita mencuaikan tanggungjawab kita, janji kita ni, apa yang Allah Ta'ala akan timpakan? Ini Allah Ta'ala akan timpakan. Ya. Apabila dan tiada membinasa mereka akan janji Allah dan janji Rasulnya, melainkan dikeras atas mereka itu akan seteru daripada yang lain daripada mereka. Mana apa? Mana seteru kita akan mula menguasai kita, mengambil kesempatan ke atas kita. Mana seteru-seteru akan mengambil peluang atas kelemahan kita, ya, tidak menghubungkan ikatan kita dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala dan janji Rasulnya. Maka musuh-musuh Allah ni, seteru-seteru orang-orang beriman ni, mungkin daripada kalangan orang kafirin, orang munafikin, ya, mereka ni akan mengambil peluang itu, ya, mereka akan mengambil setengah barang yang ada pada tangan mereka itu. Maknanya segala pemilikan kita, ya, mungkin tanah kita, mungkin harta benda kita, ya, mungkin keistimewaan kita, ya, akan terhapus sedikit demi sedikit. Ini berlaku banyak macam apa, orang Rohingya. Mana hak-hak mereka orang Islam Rohingya tu sekarang? Ya. Banyak berlaku macam di, nak cerita banyak, panjang lagi pula. Dah dekat pukul 9 dah nak habis dah ni. Sikit lagi. Dan barang yang tiada menghukum oleh segala ulama mereka itu dengan kitab Allah, melainkan menjadi Allah Ta'ala akan kejahatan mereka itu antara mereka itu. Jadi yang kelimanya, apabila apa? Apabila para alim ulama, orang-orang berilmu pengetahuan di kalangan umat ini tidak menghukum, ya, tidak menghukum dengan segala hukum yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah, mana mereka ikut hukum, ikut kepala otak mereka sendiri, dengan akal mereka sendiri, tanpa merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kejahatan mereka itu di kalangan kaum, di kalangan umat itu, ya. Mana kita ni akan bergelumang dengan macam-macam kejahatan disebabkan kejahatan alim ulama yang tidak mau menegakkan hukum Allah tu. Apabila ulama-ulama tidak tegas, contohnya, ya, dalam perkara riba contohnya, ya, ataupun tentang perkara-perkara yang diharamkan, contohnya macam arak, perjudian dan sebagainya. Ulama-ulama tidak tegas dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kejahatan tu akan berleluasalah di kalangan masyarakat tu. Ini yang dimaksudkan di sini, ya. Dan barang yang tiada menghukum oleh segala ulama mereka itu dengan kitab Allah, melainkan menjadi Allah Ta'ala akan kejahatan mereka itu antara mereka itu. Mana kejahatan mereka itu maksudnya kejahatan ulama-ulama itu antara mereka itu. Mana kejahatan-kejahatan ulama itu, mana tidak menegakkan hukum Allah, tidak menetapkan syariat Allah Ta'ala itu pada tempat yang betul, maka kerosakan umat itu akan berlaku dengan segala kejahatan-kejahatan itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita daripada segala bala-bala dan musibah ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk mengeluarkan zakat, ya. Apabila kita mampu untuk kita keluarkan zakat kita tu pada saluran yang betul, ya, pada amil-amil zakatnya. Tentang zakat ni pun dia ada banyak perkara kalau kita nak huraikan banyak, ya, tentang asnaf zakat, ya, dan tentang isu-isu yang melibatkan zakat, tentang macam hari ni ada zakat pendapatan, ya, dan sebagainya. Jadi kalau nak pengetahuan yang lebih tentang zakat ni, macam mana nak bayar zakat, berapa perhitungan zakat tu semua, kita boleh rujuklah. Kalau kita dalam Selangor ni, kita rujuklah pada lembaga zakat Selangor, ya. Ataupun kita boleh buka di website dia,
dalam handphone tuan-tuan boleh pergi ke internet, tengoklah laman web Lembaga Zakat Selangor. Di situ ada dinyatakan tentang kategori-kategori zakat. Kalau kita nak bagi zakat perniagaan ke, zakat harta ke, zakat emas perak dan sebagainya, zakat fitrah ke, apa semua ada dinyatakan di situ, tentang tarifnya dan macam mana, tentang syarat-syaratnya, semuanya ada dinyatakan tentang zakat. Jadi kita dah habis tentang bab yang ke-16 ni, iaitu tentang kelebihan zakat, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-17 pada menyatakan kelebihan sedekah. Ya, sedekah di sini maksudnya sedekah yang sunat lah. Kalau zakat tu dia adalah sedekah yang wajib, ya. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah sedekah yang sunat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu kelemahan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.